tu. Hak tu kita jumpa dalam ma'ani ni. Kalau nisbah khusus bahas. Macam mana pun nak sebut ini. Masalah bahasa kalau ikut asal kita belajar pun kudrat. Kudrat ni apa? Kalau terjemah bahasa, kekuasaan. Maksudnya kita iktikad Allah Ta'ala ada sifat kuasa dia. Sudah. Allah Ta'ala ada kudrat tu, maksudnya ada sifat kuasa. Siap. Berakidah selesai dah. Cuma kena faham lah, pastilah kuasa Allah, kuasa yang sempurna, kuasa yang kalau kita belajar ke depan nanti memang dia akan sebut takluk. Bila sebut nama mungkin, apa saja benda mungkin, kuasa dia untuk buat. Cukup. Nak guna kata maha kuasa ke, paling kuasa ke, sangat kuasa ke, itu huraian bahasa. Macam mana pun saya nak sebut bicara apa ni, sifat. Salah kalau kata macam ni, Allah Ta'ala dia kuasa satu, maha kuasa satu. Salah kita. Satu kalau ada orang huraian sifat 20 macam ni, salah. Hak salah macam mana? Kudrat berkuasa, kaunuhu qadiran maha berkuasa. Tak betul. Kita akan belajar lah satu-satu nanti apa maksud dia. Saya nak cerita tak betul tu dulu. Dan tengok tak betul tu siapa. Kalau ada orang kata macam ni, kudrat kuasa, kan kudrat nanti kaunuhu qadiran. Pernah dengar tak? Pernah dengar tu? Iradat nanti kaunuhu muridan. Ilmu kaunuhu aliman. Hayat kaunuhu hayyan. Buat bodoh semua ni, tak tahu ke apa? Saja tu soalan-soalan tikam tu. Sama kaunuhu sami'an, basar kaunuhu basiran, kalam kaunuhu. okey, tak cerita kudrat tu. Kudrat kuasa, kaunuhu qadiran bukan maha kuasa, kan? Apa dia tu panjang nak syarah, to be continued nanti insya-Allah. Tapi salah tuan-tuan faham Allah Ta'ala kuasa satu, maha kuasa satu. Tak betul. Dengan itikad kata macam ni lah, Allah Ta'ala kuasa. Sudah. Apalah kuasa satu, maha kuasa satu. Kalau kuasa satu, maha kuasa satu, maksudnya kuasa dia tak sempurna. Ada kuasa biasa punya satu, ada satu lagi yang dia upgrade jadi maha kuasa. Jadi maksudnya ada dua kuasa. Kuasa biasa satu, kuasa yang maha kuasa satu. Itikad itu salah, tuan Ta'ala. Itu istilahnya mengitikadkan ada dua sifat pada sifat yang sejenis. Itulah istilah dua kudrat. Kudrat biasa satu, kudrat maha kuasa satu. Salah itikad. Saya nak syarah salah tu dulu. Betul macam mana? Nantilah mengaji, tapi jangan itikad macam tu. Sekali lalu kalau sebut, untuk apa beza kudrat dengan kaunuhu qadiran? Kudrat tu ada kuasa, bila ada kuasa maka dia qadir. Itu kalau dengan relate bahasa Melayu guna bahasa ilmu sikit, Allah Ta'ala ada ilmu, bila ada ilmu maka kaunuhu aliman, bila dia ada ilmu maka digelar alim. Itulah ilmu dengan alim. Dia masalah sifat dan gelaran. Dan bila ada gelaran mesti ada kaun. Tu belajar akan datang. Tak faham kalau memang tak pernah belajar, dia susah sikit pelajaran tu. Apa nak sebut ialah jangan duk faham macam hal tadi ya. Jadi kalau ikut saya dah bagi sekali lalu apa dia maksud kudrat qadiran dengan saya mengisyalkan ilmu dengan aliman tu. Ilmu mesti alim. Siapa? Dah ada ilmu tentu alim. Bukan ilmu satu maha mengetahui satu, kan? Bila ilmu tentulah kaunuhu aliman. Itulah sama maksud dengan bila dia kudrat tentulah kaunuhu qadiran. Bukan maksud dia bila dia kuasa kudrat kaunuhu qadiran maha kuasa, bukan. Jaga sikit ya tu. Macam mana pun jarang ada orang masalah dalam bab sifat ni. Siap. Jadi menafikan ada dua sifat yang serupa, sejenis. Contoh saya bagi tadi, kudrat biasa, maha kuasa satu, maha kuasa satu. Itikad begitu artinya mengitikadkan ada berbilang daripada sifat yang sejenis. Yang tu dia namakan ada kam muttasil fi sifat.
Mustahil ke Allah Ta'ala masuk kita. Siap. Dua. Yang ni dia nak nafi mumpasil pula. Apa dia? Yang ni nak nafi wahid dengan makna sifat. Tadi nafi wahid dengan makna zat. Baik. Bila kata Allah Ta'ala asal pada sifat, maksudnya tidak menyerupai sifat makhluk dengan satu sifat daripada sifat Allah Ta'ala. Jadi bila kata Allah Ta'ala sifat dia satu, maksudnya apa? Tak ada siapa bersifat macam mana sifat Allah Ta'ala. Itu betul. Allah mendengar, kita pun menggunakan bahasa kita mendengar. Kita hidup, Allah Ta'ala hidup. Bahasa sifat tu sama, bahasa sama. Kita ada, Allah Ta'ala ada. Kita hidup, Allah Ta'ala hidup. Kita dengar, Allah Ta'ala dengar. Kita lihat, Allah Ta'ala lihat. Kita boleh berkata, Allah Ta'ala pun ada sifat kata. Memang. Kita ada kehendak, Allah pun ada kuasa. Kita ada kehendak, Allah pun ada kehendak. Bahasa sama, tapi maksud beza. Mengertikan maksud yang sama. Kalau ke kita gi ke Allah Ta'ala, tu dia salah dalam bab mukhalafah lil hadis. Kalau ke Allah Ta'ala gi ke kita, tu menafikan wahdaniyah pada sifat yang mumpasil. Boleh faham? Ada pelajaran lama lagi, ada pelajaran baru lagi. Ya, hak baru yang mumpasilnya. Kalau kata kita mendengar, Allah Ta'ala mendengar. Mendengar kita, mendengar kita, mendengar Allah, mendengar Allah. Itu masalah. Pasal apa? Allah mendengar suku, kita mendengar suku. Dia memang lanjutan tu dalam bab perbuatan nanti. Pasal kalau mendengar dengan makna perbuatan mendengar, itu untuk malam ni memang tak ada dengan sebab perbuatan ni. Kita akan belajar dalam bab wahdaniyah af'al. Yang kita mendengar sebenarnya bukan kita mendengar, Allah yang bagi kita dengar. Cuma lalu kot telinga kita, maka kita rasa kita dengar. Itu kita dah juga belajar dalam bab mukhalafah lil hadis. Itu bab lalu-lalu tu, yang kata semua tu hak Allah Ta'ala, lalu kot kita. Kalau tak belajar pun nanti memang jumpa lagi sekali lagi bab tu. Macam mana pun saya nak sebut tadi, bab dengar tu. Kalau kata dengar, Allah dengar, kita dengar. Tapi memahamkan dengar kita adalah dengar Allah Ta'ala, salah. Salah. Ada pula dengar kita, dengar Allah Ta'ala. Pasal apa? Dengar sikit dengan huraian sains, dengan definisi sains ke dengar kita. Kita mendengar apa maksud dia? Kita mendengar maksudnya kita, telinga kita menerima gelombang bunyi tampan kot cuping telinga masuk lubang telinga, menggetarkan gegendang. Gegendang tu bersambung dengan 3 tulang kecil, sambung ke koklea. Koklea ada saraf, gi ke otak, cerebrum namanya, memahamkan apa gelombang itu. Itu dengar kita. Itu sifat dengar kita. Realitinya apa? Ahli sains pun tak kerti. Otak tahu mana yang proses dengar tu. Mampus dia tak boleh cari. Tapi takrif sains macam tu. Itu saya ke telinga sikit. Kita ambil satu lagi bahasa sains punya. Lihat. Apa dia lihat? Lihat ni maksudnya adalah objek dengan perantaraan cahaya. Mesti ada cahaya. Tak ada cahaya tak boleh nampak. Kita tak boleh lihat. Saya nak hurai, lihat kita. Tadi dengar kita. Objek yang bukan terlalu kecil, bukan terlalu besar, bukan terlalu jauh dan bukan terhalang, dengan bantuan cahaya masuk ke dalam mata melalui anak mata, dengan dipancarkan di retina dengan posisi terbalik dan songsang sisi, kemudian bersambung dengan saraf ke cerebrum juga, masuk dalam otak. Otak menghurai apa pancaran objek itu. Itulah melihat itu dengan definisi sains. Ilmu apa tu? Ilmu biologi.
Saya kelas sains tuan-tuan. Satu saya boleh bagi definisi tu. Saya reti lah tu. Bercakap pula, bercakap. Bercakap apa? Bercakap. Dengan definisi kita. Sains. Dengan biologi. Bukan biologi. Okay. Saya dulu budak-budak tu terbiasa dengan biol tu. Biologi tu, biol tu. Padahal bukan biol pun. Dia susah sikit subjek tu. Pasal nak ingat definisi macam tu. Bercakap ni, dia ialah gelombang suara yang keluar dengan menggunakan alat peti suara, lidah, hembusan nafas, gigi, bibir, peti suara dengan gerakan yang tertentu untuk membentuk huruf-huruf, dan huruf itu dengan suara, tekanan bibir, gigi dan getaran menghasilkan gelombang dengan frekuensi tertentu masuk dalam telinga tuan-tuan. Itulah suara. Itulah bercakap dengan definisi biologi, bukan biol. Hidup pula, hidup apa? Hidup adalah keupayaan untuk bergerak, bernafas dan aktiviti dengan adanya roh di jasad. Macam tu kot, saya pendek kan, panjang lagi dengan saya tak faham. Allah hidup, Allah lihat, Allah dengar, Allah lihat. Apa lagi? Allah berkata-kata. Saya sebut kepada 4 lah. Adakah hidup Allah macam hidup kita? Bubuh bahasa mudah yang ni, kepala otak begitu nah. Jadi tak ada siapa sifat macam sifat Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala dengar apa? Tu yang kita akan belajar ni. Dengar dia dengar apa? Dia bukan dengar maksudnya gelombang bunyi kan? Dengar dia bukan dengan telinga. Pasal kita nak sabit pun sifat dengar, bukan telinga. Jadi dengar tu apa? Dengar dengan makna inkishaf, dengan makna nyata. Tu kita jumpa akan datang tu. Allah Ta'ala dengar maksudnya apa? Nyata setiap sesuatu yang maujud pada sifat dengar Allah Ta'ala. Jadi sifat dengar dengan mana satu sifat yang dengan sifat itu nyata dan jelas setiap yang maujud pada sifat dengar Allah Ta'ala. Yang tu yang macam mana nak faham tarikh dia macam tu. Tu tarikh dalam bab akidah supaya faham dengan Allah. Dia dengar bukan dengan alat, dia dengar bukan dengan perantara. Dengar dia yang kita dah belajar, dengar yang mukhalafah, bukan dengar hanya dengar gelombang bunyi. Bahkan dia dengar semua benda yang ada, even yang bunyi atau tak bunyi. Bahkan dia dengar apa yang maujud, cahaya, objek, cahaya pun dia dengar. Begitu juga lihat, dia lihat apa? Dia lihat dengan mana sifat yang ada pada diri dia. Nyata setiap apa yang maujud pada sifat lihat dia, hatta dia lihat bunyi. Huraian jumpa depan ni saja sebut takrif. Ada benda susah tak pernah belajar, itulah kena belajar. Tu yang nak ambil fakta ilmu tu. Oh, maksud dia macam ni lah. Tak biasa dengar mau mengaji macam ni, dengar lah. Saya mengaji macam ni tuan-tuan, memang kalau tak mengaji bersungguh dia tak dapat benda macam tu. Dia akan dengar orang Ta'ala mendengar kuasa. Kita duk dengar motivasi ya, bukan dengar dengan spesifik dan pembahasan ilmu yang macam saya duk ajak ya. Dia tak mengaji tu. Dia duk itu. Okey. Balik kepada kita bicara ni. Jadi kalau orang Ta'ala mendengar itu, tentulah sifat dengar dia takkan ada yang sifat dengar terasing macam tu pada kita. Tak ada. Memang sifat dengar Allah kat dia yang ada. Takkan ada terasing sifat dengar macam Allah Ta'ala tu. Tak ada. Siap. Itu menafi adanya isnani pada bab sifat Allah Ta'ala. Kalau yang tu yang munfasil lah kita bicara ni. Kalau muttasil, sifat Allah Ta'ala yang sejenis dia takkan sama. Takkan ada dua dengar, dua lihat, dua berkata. Tak. Subhanallah. Okey, siap. Jadi kalau menafikan berbilang pada yang berasing daripada Allah Ta'ala, sifat kesempurnaan Allah, hak ni kata dia
Mustahil menyerupai sifat makhluk dengan sifat Allah Ta'ala. Sifat kita mendengar macam huraian tadi lah, kita dengan telinga, dengan gendang, gelombang bunyi, frekuensi masuk dalam cerebrum, itu adalah tarikh kita, tarikh sains kita. Dengan ilmu manusia memahamkan itulah tarikh dengar, tarikh lihat, tarikh bercakap, tarikh hidup kita sebut tadi. Allah mustahil gitu. Jadi itu menafikan kam mumpasil pada sifat. Siap. Okey, faham mak tu selesai dah apa baca. Sikit macam ni. Kalau Wahabi dia ada salah macam ni lah. Dia memang ada Wahabi. Hari tu pun ada saya sebut. Salah satu perkara akidah Wahabi ni, dia ajar akidah dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Antara syarah dia asma' wa sifat tu. Dengar sebut. Tani salah dah. Kita duk bahas bab sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala kita nak sabit sifat. Tapi Wahabi dia sebut sifat, tapi dia faham zat dan dia faham juzuk dan anggota. Dengar. Antaranya ayat apa? Ayatnya ayat tentang muka tu lah. Wajhu, yadu, a'yun. Ada dalam hadis sebut rijlun, wajhun. Terjemah muka, tangan, mata. Mata ni sifat ke juzuk? Jawab elok. Yang buat bodoh tu tampak lagi sekali. Mata ni sifat ke juzuk? Kalau sebut dengan kita panca indera lah. Panca indera. Mata ni panca indera ke sifat? Muka ni panca indera ke sifat? Tangan panca indera ke sifat? Situ Wahabi dah sesat awal lah. Dia kata tauhid asma' wa sifat. Nama Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala. Dia kata apa? Kita wajib itikad Allah Ta'ala ada muka, ada tangan, ada kaki, ada mata. Maksud apa? Itu tauhid asma' wa sifat. Allah Ta'ala dia kata ada muka, dia ada muka. Pasal muka sifat Allah Ta'ala. Betul tak tu? Dia cakap macam tu lah. Tapi betul tak tu? Muka ni sifat Allah Ta'ala. Muka bukan sifat, muka juzuk. Tentu dia sesat dah, dia bodoh, dia tak faham apa zat, apa sifat, apa panca indera, apa sifat. Lepas tu dia kias hari ni. Dia kias apa? Kita mendengar, Allah Ta'ala mendengar. Kita melihat, Allah Ta'ala melihat. Kita berkata-kata, Allah Ta'ala berkata-kata. Tak masalah pun. Jadi Allah ada muka, kita ada muka. Allah ada tangan, kita ada tangan. Allah ada mata, kita ada mata. Apa masalah? Ni bodoh. Bodoh atau mana? Mendengar, melihat, berkata, betul sifat. Pasal dia bukan panca indera. Kita sebut mendengar, melihat, berkata. Bukan mata, telinga, mulut, lidah. Tak. Itu panca indera. Memang mendengar Allah Ta'ala lain, mendengar kita lain, walaupun dengar. Tapi muka Allah lain, muka kita lain. Muka Allah tu masalah. Hal tu yang kita belajar dalam bab zat. Mustahil ada berbilang pada mutasil zat. Maksudnya zat dia berjuzuk dengan Allah. Mustahil. Pasal dia wahid, dia ahad, dia ahad. Mustahil berjuzuk dengan Allah. Pula tu laisa kamitslihi syai'. Pula tu buka juzuk dah tak betul. Bahasa tak kena, akidah tak kena. Macam mana dia boleh kata tauhid asma' wa sifat? Dia kata muka adalah sifat Allah Ta'ala. Wajib itikad Allah Ta'ala pasal dia ayat sifat. Mana pula ayat sifat? Ayat juzuk dan anggota. Satu ulama kita berkeras kelahi dengan Wahabi tu. Pasal Wahabi akidah salah. Dan salah tu bukan salah tak sah sembahyang. Salah itikad dalam bab ketuhanan, kafir. Sikit salah bab tu. Tuan-tuan tak boleh catch up kat mana saya duk cekeh Wahabi tu. Tu tidur lah tak ada bahas. Dia kadang-kadang siang dah letih kan, malam pula tu gaji overtime. Ni pun time pun dah over. Dia suruh ya. Banyak tak boleh. Pula tu kepala otak pun itikad orang putih ya.
Boleh terima dekat sejam 40 minit lebih pada tu tak boleh terima lah. Ada bodoh siapa dia ajak itu. Ulama dulu belajar sehari sampai 20 jam dah. Itu itikad Yahudi tak bagi kita ngaji banyak-banyak. Yahudi mengaji sampai 20 jam 24 jam dah. Kita ngaji 40 minit berhenti, 40 minit berhenti. Itu cukup lah. Tak boleh, otak kita tak boleh terima. Bodoh. Saya mengaji Tok Guru 4 jam menghadap satu kitab. Tak ada masalah apa pun. Tak sewel pun. Kok tuan-tuan jadi sewel, saya tak sewel. Saya ngajak 4 jam saya boleh duduk, kok suara tak tahan pasal baru baik sikit suara. Tu yang bunyi itu sikit. Buat suara tu, cerita buat suara sikit. Saja sekeh-sekeh kot. Tuan-tuan duduk letih-letih tu saya tahu lah. Letih saya pun letih kan. Tapi nak sebut tuan-tuan tak dengar elok, tuan-tuan tak faham itu lah. Pasal pelajaran dia mesti konsentrasi. Nak belajar pula bukan benda yang boleh ambil sendiri-sendiri. Dia mesti dengar dengan teliti. Baru nak boleh faham ke diri. Sikit bahasa-bahasa sastra sikit. Bunyi sedap sikit dengar. Jadi asal nak sebut sepak ke Wahabi tu tak mana? Pasal dia kata tauhid asma wa sifat. Dia sebut sifat tapi dia i'tiqad zat. Dia i'tiqad juzuk, muka, tangan, kaki. Walaupun dia kata muka yang mukhalafah, tak betul. Pasal muka juzuk ternafi dengan ahad, ternafi dengan kam, muttasil, pizat. Itu dengan istilah ulama. Ni faham elok. Kita nak sekeh hak mana, dia salah tu hak mana. Itu mengaji dengan spesifik bahasa tu, tajam sikit tu. Siap. Jadi asal nak sebut tadi yang salah ke Wahabi tu situ lah. Satu saya nak sebut sekali lagi yang dia kata salah tu macam mana? Dia kata kita kata orang taklah mendengar. Ya, kita mendengar, orang taklah mendengar. Mendengar. Tak ada masalah. Cuma dengar Allah, dengar kita, dengar kita. Dengar tak apa. Saya dengar sifat. Orang tu kata dia tak ada salah lah kita nak kata tangan Allah, tangan kita, tangan kita, tangan kita, tangan Allah, tangan Allah. Itu dipanggil kias pak pandai. Kalau saya ngaji ada guru ajak dengan istilah itu. Apa kias pak pandai? Kias bodoh. Kiaskan zat sifat dengan juzuk salah. Tak betul. Nak faham apa saya nak sebut kias pak pandai tu. Dia kiaskan dengar kita dengan dengar Allah, maka samalah muka Allah dengan muka kita. Tak betul. Salah kaedah kias. Dia kata layak Allah Ta'ala dengar yang layak, kita dengar cara kita, muka kita, muka Allah muka yang layak. Tak betul. Pasal muka juzuk, dengar ialah sifat. Yang tak betul itu tak mana? Tak mengiktikadkan juzuk dan anggota. Sekali lagi sebut, dia ternafi tak mana? Ternafi dengan laisa kamitslihi syai', lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita duk bicara pada tadi lagi. Ternafi dengan qul huwallahu ahad. Ambil mana ahad tu? Lam yalid wa lam yulad. Maksudnya dia bukan berjuzuk anggota, bukan boleh bercerai pada sesuatu, dan dia bukan ceraian daripada sesuatu. Itu nak dilalah, nak tunjuk, nak syarah. Kata Allah mustahil terdiri daripada komponen juzuk-juzuk dan anggota. Itu yang ulama nafi dengan istilah dia. Mustahil berjisim, mustahil berjirim. Berjisim dengan maksud bersusun daripada juzuk anggota. Mustahil berjirim, maksudnya mustahil keberadaan di ruang, pasal dia kiam bi nafsi. Mustahil ada muka, pasal apa? Memaham juzuk anggota. Mukhalafah dia tahu hadis. Tu memang nak kena tekan suara tu. Pasal tegas tu, bab akidah tu. Memang kelahi tu clear, kelahi orang panggil apa? Core business dalam bab akidah. Kelahi apa? Kelahi hardcore ni. Maksudnya salah tu. Salah hardcore ni. Core business akidah salah. Kapi tu. Mana? Bukan kita tujuan untuk tuduh. Tapi tengoklah duk syarah apa ni. Tang salah tu tang mana? Baik. Jadi di atas 1 dan 2 tu kan mutasil dan mufasil tu, jadi wajib mestilah bagi Allah Ta'ala tunggal pada sifatnya dengan syarahan tadi, dan ternafilah
Artinya tak ada lah. Itu yang salbiah tu. Pada dua kam. Apa kam ni? Kam muttasil dan munfasil pada sifat. Siap. Satu lagi tinggal. Kam muttasil dan munfasil pada perbuatan. Tu nak baca tu, saya boleh baca. Tanya nak, boleh tunggu ke? Boleh tu. Kut saya pula nak balik. Buah ayat tu pula, kita pula nak lari. Saya bukan nak lari kan, tapi nisbah saya punya waktu tu cukup lah tu. Saya punya waktu. Tapi kalau tuan-tuan tu dia kata macam tu lah, memang nak, saya punya maksud tu saya nak berhenti lah tu. Saya tanya tu, saya pun manusia je kan, jadi waktu pun dah sampai waktu biasa saya berhenti pukul berapa. Okay. Macam mana pun nisbah baca macam tu, insyaAllah kita jumpa nanti. Tunggal pada perbuatan. Ada juga istilah kam muttasil dan munfasil nanti, yang tu juga mensyarahkan ahad dan wahid, dan itu juga nanti mensyarahkan beberapa ayat Quran lain. Apa dia? Wa ma tasyauna illa an yasha Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Macam-macam ayat yang akan sebut nanti menunjukkan memang Allah Taala asal bukan saja pada zat, tapi asal pada sifat, dan akan datang kami sun asal pada af'al. Apa maksud dia? Dan kalau ikut bab depan juga ialah antara bab penting sekali yang kita ni kalau tak ada masalah dah dalam bab wahdaniyah, bab zat, tak ada i'tiqad Allah Taala juzuk anggota, cantik dah. Tak ada i'tiqad Allah Taala ni ada Tuhan lain satu macam dia, cantik dah. Tak ada munfasil, tak ada sifat yang dua kudrat, kuasa maha kuasa, tak pernah i'tiqad macam tu, cantik dah. Tak ada muttasil pada sifat, tak ada sifat lain macam sifat Allah Taala, mendengar melihat macam Allah Taala mendengar dan melihat, cantik lah tu. Tak ada munfasil pada sifat. Tapi selalunya kadang-kadang dia masalah pada af'al. Bila sihat makan ubat, nasib baik ada ubat ni, tak ada ubat ni tak tahulah nak buat apa. Gitu. Tak tauhid bab af'al. Duk rasa ada selain Allah Taala boleh beri mudarat dan manfaat. Situ kita. Nak belajar bila tu? Coming soon. Next month. InsyaAllah. It is in our school holiday. Okay. Macam tu kot bahasa orang putih. Jadi bila school holiday saja take alert. Siapa? There is a lot of kenduri. So you beri priority besar to enter your class. Okay. Ensure yourself. You tengok I punya tarikh main bila. Although make sure you are here and can take the lesson lah. Yang tu kot cakap orang putih bodoh-bodoh gitu. Tak kait orang putih SPM. Macam mana pun soalan lah kalau ada dengan apa kita dah sebut ni. Sambil ujung tu sekeh wahabi sikit, tak betul dia tak mana, dan nak fokus di mana salah dia tu. Okay. Soal. Ya. 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 Kenapa tak kata Allah awal wa akhir? Dia sebut Allah kidam wal baqa. Yang tu lah maksudnya. Tak ada yang nak soal tu tahu mana tentang awal akhir tu. Jadi yang selalu orang duk faham awal akhir tu macam mana? Jadi soalan ni Allah ada awal ada akhir lah. Tapi duk belajar Allah ni kidam dengan baqa. Macam tu kan? Macam tu kah? Bagus soalan tu. Best tu. Soalan yang ditanya ialah kalau kita belajar Asma'ul Husna, kan ada kita baca apa? Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim sampai akhir tu ada antara al-awwalul akhir. Bahkan memang ayat Quran tu daripada surah Hadid, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Surah Hadid ayat berapa, ayat 2, 3 apa tu. Kita tengok ayat berapa tu. Jadi ada awal akhir tu. Yang ni lah kalau atas soalan yang ditanya ialah ada orang petikai duk ngaji sifat 20, duk kata Allah kidam dengan baqa, Allah Taala tak ada awal tak ada akhir. Duk dah ngaji Asma'ul Husna, duk apa Asma'ul Husna,
Allah huwal awal huwal akhir. Jadi yang tu dia bertikai tu. Pertama nak sebut gini tuan-tuan dengan soalan tu. Ni lah punca ulama suruh mengaji sifat 20. Jangan pergi ngaji terus pergi menghadap, ambil pahaman terus daripada lafaz, terjemah mentah-mentah word by word, dan ambil faham mentah-mentah